rakan-rakan mahasiswa semua dapat membuat catatan lah, membuat catatan, dan nanti saya akan berikan slide presentation saya ini kepada Ibu Hayu. Seperti yang minggu lepas saya ada edit beberapa perkara dan saya dah kemaskinikannya dan saya akan tukarkannya dalam format PDF. Begitu juga dengan kuliah pada petang ini yang berkaitan dengan konservasi air. Juga saya akan lakukan, saya akan baiki sedikit dan saya akan tukarkannya dalam format PDF yang lebih ringan dan saya akan kirimkan pada Ibu Wahyu dan juga Prof Dewi lah. Okey. Kalau kita lihat berkaitan dengan konservasi air tanah, sebab kita pun tahu bagaimana keperluan air tanah ini untuk manusia semakin meningkat. Sentiasa diperlukan khususnya untuk keperluan domestik. Bila menyebut tentang keperluan domestik tu khususnya untuk tujuan air minuman. Untuk kita mandi-manda, untuk kita membasuh, orang kata pun keperluan harian kita. Jadi walaupun dikatakan air tanah adalah sumber air yang tawan terbesar dan mampu memberikan sumber bekalan air, namun isu berkaitan dengan kuantiti dan kualiti, kualitas air tanah ini sentiasa dibahaskan, sentiasa di-highlightkan, sentiasa ditonjolkan. Sebab kita tahu sumber air bawah tanah ni walaupun banyak, tapi bila penggunaannya yang terlalu maksimum akan menyebabkan bila menyebut penggunaan dan pengeksploitasi sumber air tanah dengan banyak. Di samping terkait dengan isu perubahan guna tanah yang tidak mesra alam. Perubahan lahan lah maksudnya, perubahan guna tanah yang tidak mesra alam. Begitu juga dengan kualiti air tanah. Apa yang dimaksudkan dengan kualiti air tanah yang biasanya ditunjukkan? Iaitu penurunan tahap kualitas air akibat daripada kepelbagaian aktiviti manusia di permukaan bumi. Memang kebetulan ada suara atau macam tak ada apa-apa kan? Saya teruskan ya. Sumber air tanah penting sebagai bekalan domestik bagi negara-negara yang menerima jumlah hujan yang sedikit lah dan tidak dapat memekalkan sumber air permukaan yang banyak seperti sungai dan tasik. Sebagai contoh, kalau kita lihat di negara-negara rantau Asia Tenggara kita ini memang mendapat sumber bekalan air hujan yang banyak. Bila kita menerima sumber bekalan air hujan yang banyak secara langsung, dia dapat membekalkan sumber air permukaan, khususnya sungai dan tasik, tetapi pada masa yang sama sumber itu dapat masuk ke dalam tanah dan menjadi sumber bekalan air tanah. Seperti yang kita tahu bagaimana air tanah juga diperlukan untuk tujuan pengairan kawasan pertanian. Namun begitu, jika sumber air bawah tanah ini telah dicemarkan dengan kepelbagaian aktiviti manusia, secara tak langsung kita sebenarnya akan berhadapan dengan krisis dan keselamatan sumber air ini. Water crisis yang mungkin istilah yang mungkin anda biasa dengar bila kita bincangkan isu sumber air ini, iaitu water crisis di samping water scarcity. Berkaitan dengan keselamatan sumber air. Sebab dalam slide saya tu saya ada tunjukkan peta yang berkaitan dengan sumber bekalan air yang banyak, bekalan air tanah yang banyak di seluruh dunia. Sebenarnya kalau kita lihat sumber air memang banyak di kawasan benua Asia kita, khususnya di macam mana nak dikatakan, khususnya macam di negara Rusia itu sebenarnya ditunjukkan banyak. Kalau di Amerika Selatan itu pun memang cukup banyak dan juga di bahagian Afrika lah. Memang sebenarnya. Begitu juga kalau untuk pengetahuan anda, untuk makluman anda, sebenarnya kalau dilihat negara-negara di dunia ini yang banyak menggunakan sumber air bawah tanah,
adalah ini data pada tahun 2010 sebenarnya. Data tahun 2010 bagaimana disenaraikan beberapa buah negara yang telah menggunakan air bawah tanah dengan begitu banyak. Yang pertama adalah negara India. Dikatakan penggunaan air bawah tanah itu adalah sebanyak 251.00 kilometer padu per tahun. Apa nanti anda boleh saya akan tunjukkan benda ni bila anda dapat slide ni. Saya hanya menyebut saja beberapa buah negara. Yang kedua negara China. Yang ketiga Amerika Syarikat, ketiga Pakistan dan kelima Iran. Itu adalah 5 buah negara yang utama lah yang banyak menggunakan sumber air bawah tanah. Kalau dilihat daripada yang disenaraikan di sini ada 10, 12, ada 15 buah negara dan sebenarnya negara Indonesia juga termasuk dalam senarai 15 buah negara yang banyak menggunakan sumber air bawah tanah berdasarkan data tahun 2010. Kalau dilihat di sini Indonesia berada dalam senarai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Negara yang ke-9 terbesar menggunakan sumber air bawah tanah. Jika dilihat pula bagaimana kita tahu penggunaan sumber air bawah tanah ni memang selaras dengan keperluan sumber air permukaan. Digunakan untuk tujuan pengairan kawasan pertanian, digunakan untuk keperluan domestik dan yang ketiga untuk kegiatan aktiviti perindustrian. Jadi kalau dikatakan di sini negara India menggunakan sumber air bawah tanah ataupun air tanah maksudnya sebab kalau saya menggunakan istilah sumber air bawah tanah sebab kalau dalam konteks di Malaysia ini dia menggunakan perkataan air bawah tanah. Jadi sebenarnya merujuk perkara yang sama adalah air tanah juga sebenarnya jangankan anda rasa berbeza benda itu. Sebenarnya sama. Okey, dikatakan India, negara India menggunakan sumber air bawah tanah untuk tujuan pengairan sebanyak 89%. Untuk keperluan domestik 9% saja dan industri 2% saja. Berbanding dengan negara China, pengairan kawasan pertanian, penggunaan air bawah tanahnya adalah 54%, domestik 20% dan industri 26%. Agak tinggi juga di situ bagi setiap pembahagian. Okey, kalau di Amerika Syarikat, masih meletakkan jumlah yang tinggi, nilai yang tinggi bagi tujuan pengairan iaitu 71%, keperluan domestik 23%, industri 6%. Okey, saya rujuk pada Indonesia saja. Ini untuk pengetahuan anda dan saya jangkakan anda pun tahu perkara ini. Kalau disenaraikan di sini untuk tujuan pengairan air bawah tanah hanya 2% saja. Yang paling tinggi sebenarnya adalah untuk kegunaan domestik. Itu saya katakan tadi memang kita perlu untuk keperluan air minuman, membasuh. Disenaraikan di sini 93%. 93% digunakan untuk tujuan domestik, 5% untuk industri. Jadi kalau kita lihat di sini memang untuk banyak-banyak negara yang disenaraikan ini negara Indonesia menyenaraikan penggunaan air bawah tanah untuk tujuan domestik sebanyak 93%. Jika mahasiswa kebetulan kalau saya dah boleh share saya punya skrin ni, harap maklumkan kepada saya. Anda kata Ibu Wahyu dah masuk dan accept saya sebagai host. Nanti saya boleh share lah skrin. Okey. Dalam konteks di benua Asia yang saya katakan tadi, kalau kita memperincikan lagi di kawasan rantau Asia Tenggara kita, di benua Asia tapi di rantau Asia Tenggara kita, memang kalau dilihat berdasarkan peta, negara Indonesia banyak sumber air bawah tanahnya dan dia berada dalam dikategorikan sebagai strong, bermaksud banyak sumber air bawah tanahnya. Khususnya di Kepulauan Sumatera sebenarnya. Di Kepulauan Sumatera dan juga di Kalimantan. Saya jangkakan anda pun arif benda tu. Okey, selain daripada itu juga, kalau kita lihat daripada segi macam saya dah sebutkan tadi, daripada segi penggunaan air bawah tanah daripada kawasan bandar dan luar bandar juga.
Kalau kita lihat memang penggunaan air bawah tanah ini banyak digunakan di kawasan sebenarnya di kawasan luar bandar. Saya ambil beberapa contoh. Kalau di luar bandar memang penggunaan air bawah tanahnya adalah di negara Indonesia, di Cambodia, Myanmar, dan juga di Vietnam. Tapi kalau di bandar, negara yang banyak menggunakan air bawah tanah di bandar adalah di Laos, negara Laos, dan di Timor Leste. Itu beberapa buah negara lah dalam konteks rantau Asia Tenggara kita. Okey. Seterusnya kalau kita lihat ada maklumat daripada ASEAN Development Bank. Dikatakan terdapat banyak lembangan air tanah di Indonesia dengan sekitar 520 million meter padu tanah 520 million meter padu per tahun air tanah, dan dianggarkan sebanyak 30% masih selamat digunakan, iaitu sekitar 155 bilion meter padu per tahun. Seperti yang saya katakan tadi, memang negara Indonesia kalau dilihat dalam konteks dilihat di atas peta, di atas map ditunjukkan memang negara Indonesia di rantau Asia Tenggara kita memang banyak sumber air tanahnya. Namun begitu dikatakan ketersediaan air bawah tanah ini sangat bergantung kepada faktor hidrogeologinya. Dan dengan demikian dikatakan lemak tanah yang paling produktif dapat ditemukan di sebelah utara Jawa dan Sumatera dan ke arah selatan Kalimantan dan Sulawesi. Dan dinyatakan juga menurut ASEAN Development Bank ni dikatakan air tanah telah dieksploitasi secara berlebihan, khususnya di kawasan bandar. Dan isu yang terkait dalam pembekalan yang air pipe yang rendah dan kurangnya penguatkuasaan daripada pihak pemerintah menyebabkan banyak industri dan perumahan menggunakan air tanah. Dan dikatakan bagaimana pengambilan air tanah secara berterusan menyebabkan sumber air tanah berangsur-angsur habis dan menyebabkan berlakunya penurunan permukaan air tanah di samping penurunan tanah dengan cepat. Ini dah dinyatakan dalam ASEAN Development Bank ni pada tahun 2006, dikatakan kesan yang sangat serius berlaku di Jakarta, Bandung dan juga di Sumatera sebenarnya. Okey, itu yang dikatakan bila kita gunakan sumber air bawah tanah secara besar-besaran ataupun berleluasa lah. Okey, tempoh hari dalam konteks di Malaysia sebab maklumat ini pun saya baru peroleh bagaimana dikatakan air bawah tanah yang tersimpan di Malaysia ini dikatakan mempunyai kira-kira 5 trilion meter padu simpanan air tanah yang belum diteroka. Dan hanya seperti yang saya katakan tempoh hari, hanya 3% saja sumber air bawah tanah yang baru saja digunakan di Malaysia sebenarnya. Jadi itulah saya katakan tempoh hari kan, bagaimana untuk keperluan sumber air bagi keperluan domestik, aktiviti pengairan kawasan pertanian dan juga untuk aktivitas industri banyak menggunakan sumber air permukaan khususnya daripada air sungai. Hanya 3% saja digunakan air bawah tanah digunakan untuk aktiviti yang saya nyatakan tadi. Sangat sedikit, sangat kecil lagi diteroka lah. Dan bagaimana bila pihak pemerintah melihat potensi sumber air bawah tanah yang banyak ini, yang masih lagi banyak di Malaysia, pihak pemerintah dah cuba dah mau mengambil sumber air bawah tanah ini untuk pelbagai keperluan manusia atas permintaan manusia. Sebab sumber air permukaan khususnya air sungai sentiasa mengalami pencemaran. Jadi bila berlakunya pencemaran akan berlakunya gangguan terhadap sumber bekalan air domestik. Jadi satu cara yang pihak pemerintah lakukan dengan mengambil sumber air bawah tanah ini Okey. Okey, seterusnya seperti yang saya katakan tadi, saya akan fokuskan ada beberapa perkara, beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya kemerosotan sumber air tanah. Yang kalau kita lihat, yang pertama adalah akibat daripada tapak pelepasan sampah. Tapak pelepasan sampah khususnya kalau dibuat secara open dumping.
Maknanya kalau di Malaysia ini dikatakan pembuangan secara terbuka. Dan secara tak langsung pembuangan sampah secara open dumping ini telah memberi kesan terhadap kemerosotan kualitas air tanah. Okey, dan ada satu kajian yang dibuat oleh Lin dan Lee pada tahun 2009. Beliau menjelaskan bagaimana impak ataupun kesan tapak pelupusan sisa pepejal yang mengalami iklim tropika, khususnya di rantau Asia Tenggara kita ni, dikatakan adalah lebih memberikan kesan buruk terhadap kualitas air tanah berbanding kawasan lain, memandangkan jumlah hujan yang sangat tinggi telah menyebabkan tindak balas kimia di antara air hujan dan sampah yang lebih kerap, dan di samping kepelbagaian jenis sisa pepejal ataupun sampah yang terdapat di tapak pelupusan berkenaan. Jadi ini juga secara tak langsung apabila hujan yang banyak bertindak balas dengan sampah di kawasan tapak pelupusan sampah, dan akhirnya air yang bercampur dengan sampah tu tadi, air hujan yang bercampur dengan sampah masuk ke dalam air bawah tanah secara tak langsung memberi kesan terhadap kualitas air tanah, khususnya di unconfined aquifer lah. Okey. Okey. Dikatakan di sini tapak pelupusan sisa pepejal bukan saja memberi kesan kepada kemerosotan kualiti air sungai, tapi beri kesan pada kualitas air tanah lah. Dan jika tidak diuruskan dengan baik, dikatakan akan memberi kesan yang lebih teruk kepada sumber air tanah lah, dan dia lebih sukar untuk dipelihara berbanding air permukaan sebagai contoh sungai tadi. Okey, selain daripada itu, ada menurut kajian yang telah dibuat oleh Ahmad Ismail pada tahun 2017. Dikatakan istilah yang digunakan air yang telah bercampur dengan sampah tadi dikenali sebagai leachate. Kalau di Malaysia ini dipanggil sebagai air lelehan. Englishnya leachate, yang dikatakan mengandungi bahan cemar seperti logam berat khususnya. Cadmium, coprum, chromium, plumbum, magnesium dan juga ferrum. Dan kita tahu juga air lelehan ini ataupun leachate ini bukan saja menghasilkan memberi kesan pada air bawah tanah, tapi juga menghasilkan masalah pencemaran udara, iaitu masalah bau yang sangat busuk. Dan dikatakan bagaimana leachate ini adalah hasil daripada curahan hujan dan kandungan air yang sedia ada dalam sisa sampah berkenaan. Okay, jadi cara tak langsung jumlah hujan yang banyak, sampah yang banyak dan pelbagai jenis sampah telah menyebabkan berlakunya pencemaran air tanah. Okey, terdapat juga kajian yang menunjukkan bagaimana bagaimana sampah yang telah dibuang di tapak pelupusan sampah secara open dumping telah menyebabkan berlakunya peningkatan beberapa parameter pencemaran logam. Kalau disenaraikan di sini sebagai contohnya adalah sodium, potasium yang sangat tinggi dalam cecair larut resap di samping beberapa logam berat yang saya nyatakan tadi. Okey, itu yang kita katakan bagaimana tapak pelupusan sampah kita ini, tempat kita buang sampah, menyebabkan berlakunya pencemaran air bawah tanah sebenarnya. Okey, saya rasa mungkin itu sebagai rumusan. Sebenarnya banyak lagi kajian-kajian tapi saya tak nyatakan di sini. InsyaAllah bila anda dapat slide ni nanti, mungkin maklumat-maklumat ini anda boleh gunakan untuk sebarang aktiviti penulisan anda. Mungkin ada tugasan yang telah diamanahkan kepada anda yang berkaitan dengan faktor-faktor penyumbang kepada berlakunya kemerosotan kualitas air tanah ini. Okay, saya highlightkan itu yang pertama daripada tapak pelupusan sampah. Okey, yang kedua saya nyatakan di sini akibat daripada aktiviti pembandaran ataupun urbanization. Kita tahu bagaimana proses urbanisasi, di Malaysia dipanggil urbanisasi, merujuk kepada proses di mana berlakunya peningkatan jumlah populasi yang tinggal di bandar ataupun di kawasan pinggir bandar, ataupun juga
berlakunya perubahan penggunaan tanah, penggunaan lahan daripada pertanian kepada pertempatan manusia. Sektor komersial, jadi kawasan pusat perniagaan dan juga mungkin menjadi satu kawasan perindustrian. Dikatakan bagaimana proses urbanisasi dan peningkatan jumlah penduduk adalah dua cabaran utama yang berkaitan dengan pengurusan sumber air, terutamanya di negara ataupun di bandar-bandar negara-negara membangun, macam negara kita lah, Malaysia dan juga Indonesia. Mengenai sumber air tanah, disebutkan bahawa urbanisasi telah mempengaruhi kedua-dua aspek dari segi kuantiti dan kualitas sistem air bawah tanah. Ini disebabkan dikatakan isu-isu kemerosotan air tanah adalah akibat proses urbanisasi kerana kadar urbanisasi yang diliputi dengan permukaan yang bukan semula jadi. Menyebabkan isu yang berkaitan dengan sumber air bawah tanah seperti pengisian sumber air tanah bandar, kerentanan ataupun vulnerability air tanah, beban pencemaran yang berpotensi mampu menurunkan kualitas air tanah dan berkaitan dengan ramalan untuk penilaian sumber air tanah. Dan lihatlah di mana-mana bandar sama ada di tempat tinggal anda sekarang di provinsi anda di wilayah yang lain di Indonesia, bagaimana di kawasan bandar itu akan ditutup dengan kawasan yang simen, tar, aspal. Mana permukaan yang dilitupi oleh bukan permukaan semula jadi. Keadaan ini menyebabkan air hujan tidak dapat masuk ataupun meresap ke dalam tanah dan menghasilkan sumber air tanah sama ada di aquifer terbuka dan aquifer tertutup. Unconfined aquifer dan confined aquifer. Secara tidak langsung, bila permukaan bandar dah ditutup dengan permukaan yang bukan semula jadinya, akan berlakunya run-off. Larian air permukaan yang giat berlaku. Bermaksud air larian run-off ni tadi air hujan akan masuk terus ke dalam longkang dan akhirnya masuk ke dalam sungai. Dan permukaan bumi yang diturap dengan tar dan simen ini dikatakan menyebabkan proses infiltration tidak berlaku. Jadi bila tidak berlaku, berlakulah kejadian banjir kilat yang kerap berlaku, flash flood di kawasan bandar walaupun hujan turun dalam jangka masa yang singkat. Okey. Begitu juga dikatakan bagaimana aktiviti manusia di kawasan bandar itu sendiri menyumbang kepada berlakunya kemerosotan sumber air tanah melalui kegiatan perniagaan, perdagangan, perindustrian, aktiviti pengangkutan dikatakan telah menyumbang kepada kemerosotan kualitas air tanah ini. Dikatakan bagaimana sisa yang dibuat yang dilakukan melalui pelbagai aktiviti manusia di kawasan bandar ini dialirkan ke sungai tetapi juga dalam pada masa sama dibuang di atas permukaan tanah. Jadi bila dia buang di atas permukaan tanah akhirnya memberi kesan kepada kemerosotan kualitas air tanah ni khususnya di aquifer terbuka, di unconfined aquifer. Okey, begitu juga kita tahu penduduk di kawasan bandar sangat ramai. Dan secara tak langsung menyumbang kepada jumlah permintaan air bersih yang tinggi. Di samping itu pula pembekalan air pipe sangat terhad. Dan ini mendorong penduduk di kawasan bandar menggunakan air tanah sebagai bekalan air domestik. Okey, di samping itu juga kalau kita lihat di kawasan bandar juga jika tidak ada sistem pembentungan ataupun saluran pembahan yang tidak cekap secara tak langsung akan memberi kesan pada kualitas air tanah di mana kebocoran yang mungkin boleh berlaku melalui saluran ataupun tangki septik. Mana sistem pembentukan, maknanya kita punya skala najis kalau tidak diuruskan dengan baik dan kalau ada saluran yang tidak dimonitor atau diperiksa selalu, jadi boleh juga turut menyumbang kepada kemerosotan kualitas air tanah. Sebab ada satu kajian yang dibuat oleh Wakode ini tahun 2014 di India dikatakan akibat daripada proses urbanisasi yang terlalu pesat telah menyebabkan kualitas air tanah ini telah tercemar. Okey, dikatakan ini disebabkan oleh sisa kumbahan daripada kawasan perumahan
khususnya di kawasan middle class. Di samping affluent, sisa daripada industri telah memberi kesan pada pencemaran logam berat dan bakteria coliform. Secara tak langsung dikatakan air tanah yang ada di kawasan bandar itu tidak sesuai lagi untuk dijadikan sumber bekalan air minuman. Okey. Dan bagaimana juga keadaan ini juga turut didorong oleh pihak pemerintah yang memberikan keizinan untuk menggunakan air tanah bagi keperluan persorangan ataupun isi rumah. Namun pengambilan secara berterusan dan berlebihan yang dilakukan oleh penduduk di kawasan bandar telah memberi kesan kepada kuantiti air tanah. Okey. Dan yang terakhirnya adalah berkaitan dengan faktor yang didapati penyumbang juga utama kepada kemerosotan kualitas air tanah adalah daripada aktiviti pertanian. Agriculture dikata bagaimana pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan kawasan pertanian telah menyebabkan permukaan bumi kita terdedah dan menyebabkan runoff berlaku dengan giat berbanding berlakunya proses resapan ataupun infiltrasi. Secara tak langsung akan mengurangkan sumber air tanah. Di samping itu, kita lihat bagaimana aktiviti pertanian yang dilakukan secara besar-besaran dengan penggunaan racun serangga dan baja kimia telah menyebabkan berlakunya kemerosotan kualitas air tanah dengan bahan pencemaran logam berat dan juga nutrien. Okey, sebagai contoh kajian Mahvi Mahvi et al pada tahun 2005, datanya agak lama juga tapi pada saya masih lagi relevan untuk dibincangkan. Bagaimana dikatakan penggunaan baja nitrogen yang tinggi dalam aktiviti pertanian telah menyebabkan pencemaran air tanah di utara Khazotran di Iran. Dikatakan bagaimana aktiviti tanah secara besar-besaran ini telah memberi tekanan kepada sumber air tanah kerana air tanah ini banyak digunakan untuk tujuan pengairan, untuk siraman tanaman, minuman haiwan ternakan dan sebagainya. Dan dalam rajah ini juga ada ditunjukkan berlakunya bila kajian penelitian terhadap kualitas air tanah ini di kawasan ini didapati konsentrasi logam berat itu nitrat sentiasa meningkat daripada tahun ke tahun sebenarnya. Maknanya dikaitkan dengan penggunaan baja kimia yang sangat banyak dan secara besar-besaran. Okey, itu adalah 3 yang utama berkaitan dengan faktor-faktor berlakunya pencemaran air tanah. Maknanya saya cuba perincikan lagi daripada kuliah yang lepas dan saya masukkan lagi lah jadi maknanya benda bahan-bahan yang saya nyatakan ini perkara-perkara yang saya nyatakan ini boleh anda gunakan nanti. Okey, seterusnya saya masuk kepada tajuk yang berkaitan konservasi air tanah. Okey, konservasi air tanah ni kalau ikutkan dalam anda punya materi anda dalam kuliah, mungkin dalam kuliah yang akhir, kuliah yang akhir ya. Tapi saya mohon izin daripada Prof Dewi dan juga Ibu Wahyu untuk berbicara yang berkaitan dengan konservasi air. Ini dalam konteks pandangan saya dan kajian-kajian yang mungkin berlaku di Malaysia dan juga di beberapa buah negara yang lain. Okey. Bila menyebut tentang konservasi air tanah, groundwater conservation, bagaimana manusia kita tahu mengeksploitasi air tanah dengan jumlah yang maksimal tanpa memikirkan langkah-langkah pengurusannya, langkah-langkah pengelolaannya. Dan bagaimana pengurusan air tanah sangat diperlukan sama ada melalui perundangan ataupun secara bukan perundangan, menggunakan teknologi ataupun non-teknologi. Dan ia perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah, iaitu dari segi keterdapatannya, penyebarannya, ketersediaannya, kualitinya dan keberadaan sumber itu di dalam sesebuah lembangan. Bila menyebut tentang pengurusan air tanah adalah merujuk kepada usaha untuk merancang, melaksana, memantau dan menilai pelaksanaan aktiviti pemuliharaan. Conservation ni lebih pada aktiviti pemuliharaan, pemanfaatan air tanah dan juga mengawal sebarang aktiviti yang menyebabkan berlakunya kemerosotan kualitas air tanah.
Dan akhirnya dikatakan bagaimana pengurusan sumber air tanah perlu mewujudkan keseimbangan di antara kegunaan sumber air tanah itu dengan usaha konservasi air tanah berkenaan. Okey. Apa yang diperincikan lagi yang berkaitan dengan maksud konservasi air tanah? Dikatakan bagaimana pemeliharaan air tanah adalah sebagai satu usaha untuk mengekalkan kewujudan dan kelestarian sumber tersebut dari segi keadaannya, sifat dan fungsi air tanah tersebut supaya sentiasa ada dan tersedia dalam kuantiti dan kualiti yang mencukupi pada masa kini dan akan datang. Jadi maknanya sumber ini, air sumber bawah tanah ni walaupun kita gunakan secara banyak, tapi kita perlu kekalkan dalam supaya benda ni boleh digunakan secara lestari, secara berterusan. Okay, seterusnya dikatakan pemeliharaan air tanah perlu dilakukan dengan lebih menyeluruh di lembangan air tanah yang meliputi kawasan imbuhan air ataupun recharge area dan juga di kawasan pengambilan sumber air tersebut. Dan sebenarnya usaha konservasi air tanah ini sebenarnya adalah merupakan sebahagian daripada usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah khususnya terutamanya dalam aspek pengurusan sumber air bersepadu ataupun integrated water resource management. Anda cubalah teliti tentang IWRM ni, integrated water resource management, di mana-mana negara pun di Malaysia dan di negara-negara yang lain pun anda akan dapat lihat salah satu usaha yang dibuat adalah berkaitan dengan konservasi air tanah. Jadi kita tahu memang itu yang saya jangkakan sebab pada tahun 2022 ni dia meletakkan World Water Day itu adalah yang berkaitan dengan air bawah tanah. Maknanya kita dah ke arah itu dan harapnya kita menggunakan sumber ini secara tertib, berhemah supaya sumber ini akan terus kekal. Seterusnya dikatakan bagaimana pengurusan sumber air tanah ini bertujuan untuk nak menyelaraskan keseimbangan dari segi penggunaan, khususnya daripada segi kualiti dan kuantiti dengan permintaan air yang sentiasa meningkat setiap tahun. Dan pengurusan air tanah perlu dilakukan sebelum berlakunya penurunan terhadap kuantiti dan kualiti air tanah kerana pengambilan air dan pencemaran air yang dilakukan oleh kepelbagaian aktiviti manusia. Dan pengurusan air tanah saya katakan tadi bukan hanya menguruskan sumber air tanah tapi juga menguruskan orang ataupun masyarakat yang menggunakan air tanah tersebut. Jadi maknanya kita bukan hendak memberitahu pihak pemerintah supaya menguruskan sumber air tanah ini dengan baik, tapi dalam pada masa yang sama kita sebagai masyarakat perlu sedar. Kita juga perlu menegur masyarakat kita. Kita perlu juga memberi nasihat juga kepada masyarakat kita bagi penggunaan sumber air tanah ini. Okey, dalam hal ini, menurut Heru Hendrayana dan Doni Prakasa, dikatakan aktiviti konservasi air tanah meliputi 3 perkara yang utama. Yang pertama adalah perlindungan dan pemeliharaan air tanah. Yang kedua berkaitan dengan pemeliharaan air tanah dan pencimatan air tanah. Dan yang ketiga adalah penentuan zon pemeliharaan air tanah. Ini yang pada saya bila menyebut tentang aktiviti konservasi air tanah, 3 perkara inilah yang perlu kita teliti dan kita lihat sama-sama bagaimana usaha konservasi air tanah ini dapat dilakukan. Okey. Dalam hal ini, kalau kita kata konservasi air tanah di kawasan tapak pelupusan sampah, apa yang perlu kita lakukan? Jadi, bagi nak mengatasi konservasi air tanah di kawasan tapak pelupusan sampah, sepatutnya tapak pelupusan sampah yang sebelum ini menggunakan sistem open dumping perlu ditukar kepada sanitary landfill. Maknanya orang kata pun tapak pelupusan sampah yang lebih efisien, yang tidak memberi kesan kepada masalah pencemaran alam sekitar sama ada pencemaran air permukaan, air bawah air tanah dan juga masalah pencemaran udara. Okey, jadi dalam hal ini dikatakan tapak pelupusan sampah secara sanitary landfill ini merujuk kepada tempat pembuangan sampah yang dilengkapi
dengan sistem pengumpulan gas metana dan bahan larut resap serta adanya loji rawatan air larut resap. Saya tak pasti kalau di Semarang itu, mungkin anda boleh bantu saya juga. Ingatkan ada satu kawasan tapak pelupusan sampah di kawasan Semarang itu. Apa nama dia? Tahu tidak? Tidak pasti. Jati Barang nama dia. Iya benar. Jati Barang. Ya baru saya teringat. Okey betul. Tapak pelupusan sampah di Jati Barang. Kita lihat tapak pelupusan sampah Jati Barang itu saya kan saya kata saya pernah ke Semarang pada tahun 2019. Saya berpeluang ke tapak pelupusan sampah Jati Barang itu dan yang memang dari satu segi memang kita nampak macam open dumping tapi pada masa sama dia adalah sanitary landfill juga, sebagian ada sanitary landfill, jadi bermaksud bila sampah itu dikumpulkan akhirnya air lecet tadi dikumpulkan dalam satu takungan dahulu, dirawat terlebih dahulu dan kemudiannya barulah dibuang, dialirkan ke dalam sungai. Bermaksud maknanya lecet itu dirawat terlebih dahulu, diproses terlebih dahulu, bersih dalam arti kata bersih bukan jernih, bersih bukan arti kata boleh minum, tidak. Maknanya sesuai dengan keadaan air sungai dan dibuang, dialirkan terus ke Sungai Garang. Di Sungai Garang itu, di Garang River Basin ataupun Kali Garang orang panggil, di Indonesia dia panggil Kali, Kali Garang. Okey. Jadi kalau kita lihat juga kalau untuk sanitary landfill ini perlu dikatakan telah direka bentuk untuk mengurangkan masalah pencemaran air tanah. Justru itu tapak pelupusan sistem pekerja sanitasi ini dianggap sebagai satu operasi yang terkawal, iaitu sisa pekerja dilupuskan dalam lapisan yang ditentukan dan setiap lapisan dipadatkan dan ditutup dengan tanah sebelum diletakkan dengan lapisan sisa pekerja lain. Okey, nanti dalam slide itu ada rajahnya, ilustrasi yang berkaitan dengan tapak pelupusan sisa pepejal sanitasi ini, sanitary landfill. Okey, bagaimana pula konservasi air tanah di kawasan bandar, di kawasan urban? Sebab kita tahu tadi di kawasan bandar sumber air bawah tanah ini digunakan dengan banyak untuk keperluan domestik, untuk kawasan industri. Jadi apa yang boleh dilakukan konservasi air tanah di kawasan urban ini tadi dengan menambahkan atau mengekalkan kawasan hijau ataupun tumbuhan semula jadi di kawasan bandar. Dengan penanaman pokok yang lebih banyak ataupun kita gunakan konsep urban forest, taman hutan kota telah menggalakkan proses aliran batang pada pokok dan air hujan boleh serap masuk ke dalam tanah. Secara tak langsung akan menghasilkan imbuan air yang banyak di aquifer terbuka dan aquifer tertutup. Dan di kawasan bandar juga yang telah ditutupi dengan permukaan simen dan tar, telah digalakkan membuat sumur resapan ataupun lubang biopori untuk menggalakkan air hujan masuk ke dalam tanah. Ini satu yang telah kajian pada saya kajian yang agak menarik yang telah dilakukan oleh Nita Noriko tahun 2020 bagaimana dikatakan wastewater tetapi dari sumber air yang telah digunakan dan disalurkan ke lubang biopori ini. Apa yang dibuat dikatakan satu program yang dikenali sebagai gerakan masyarakat sedekah air wuduk. Bermaksud bagaimana di kawasan masjid, kawasan ibadat, tempat orang mengambil air wuduk itu, maknanya bukan dibuang terus ke dalam longkang. Bagaimana dia wujudkan lubang biopori ini tadi, air itu akan masuk ke dalam tanah semula. Dan bagaimana air ini nanti akan kekal menjadi akan masuk ke dalam tanah dan boleh digunakan semula. Dalam maksudnya kan, maknanya recharge. Kita recharge air walaupun air itu wastewater, tapi walaupun dia dah masuk ke tanah, dia akan secara semula jadinya dia akan diproses dengan tanah-tanah, lapisan-lapisan tanah dan akhirnya menyumbang kepada bekalan air tanah khususnya
boleh tengok juga. Begitu juga macam saya tadi saya ada tunjukkan beberapa gambar sebab satu cara banyak bandar utama ataupun kota-kota utama di negara kita ni, tak kira Indonesia atau Malaysia, banyak pihak pemerintah dah cuba mengekalkan kawasan taman dan dikekalkan kawasan taman itu dan diperindahkan dan mengekalkan pokok-pokok yang ada. Jadi itu satu cara yang perlu dilaksanakan oleh pihak pemerintah khususnya kawasan bandar untuk menghasilkan jumlah air tanah yang sentiasa ada di dalam sama ada di akuifer terbuka ataupun di akuifer tertutup. Sebagai contoh, kalau saya di slide saya ni ada di New York City tu, dikenali sebagai Central Park. Kalau di Malaysia ini untuk pengetahuan anda adalah di Perdana Botanical Garden di Kuala Lumpur. Jadi jika anda berpeluang ke Malaysia satu ketika nanti ataupun mungkin yang pernah anda sampai ke Malaysia, ada satu kawasan bandar itu usaha yang dibuat oleh pihak pemerintah lah untuk mewujudkan sumber bekalan air tanah. Ini adalah Perdana Botanical Garden Kuala Lumpur. Saya tidak pasti, saya ada selingan juga untuk pengetahuan anda pada hari ini. Pada hari ini 1 April 2022, Kerajaan Malaysia telah beralih kepada fasa endemik. Fasa endemik ni bermaksud kita menerima COVID-19 ini sebagai satu yang penyakit yang seperti penyakit-penyakit yang lain. Endemik dipanggil fasa endemik. Jadi maknanya di Malaysia ini dah menganggap COVID-19 itu adalah sebagai penyakit yang biasa seperti penyakit malaria dan penyakit-penyakit yang lain itu sebenarnya. Jadi maknanya dan kita lihat pun kalau di Malaysia ini di antara sepadan Malaysia Singapura pun dah dibuka. Di samping juga kita kata pun pintu antarabangsa Malaysia pun dah dibuka, bermaksud Indonesia dengan Malaysia pun dah boleh kalau kata nak ada urusan-urusan rasmi dah boleh dilakukan lah. Tinggal saya tidak pasti sama ada daripada segi pengangkutan daripada segi penerbangan telah dilaksanakan tidak tu saya tidak pastilah tapi maknanya sekarang ni pintu antarabangsa Malaysia telah dibuka lah untuk kepada pelancong-pelancong ataupun pelawat-pelawat dari luar negara. Okey, selain daripada itu juga kalau di kawasan bandar tadi bagaimana saya katakan ditar dengan simen dan juga aspal. Sepatutnya kalau di kawasan bandar kita boleh gantikan dengan paving block. Paving block ni dah arti kata macam susunan batu itu. Paving block. Nanti anda cuba dapatkan maklumat itu paving block. Jadi mana bila hujan turun di atas paving block, jadi air hujan mampu menyerap masuk ke dalam tanah. Dia tidak menjadi run off. Dia akan masuk melalui rekahan celah-celah paving block itu. Itu pun satu cara ataupun satu usaha yang sepatutnya dilakukan oleh pihak pemerintah. Andai kata di kawasan bandar itu jangan menggunakan simen ataupun tar. Tapi menggunakan paving block ini. Selain pada saya dia nampak cantik, kemas, tapi dalam arti kata untuk konservasi air bawah tanah dapat dilakukan. Okey, selain daripada itu, konservasi air tanah melalui dasar dan perundangan yang berkaitan penggunaan air tanah, khususnya di Malaysia. Dan di Malaysia, pihak agensi pemerintah yang menguruskan hal yang berkaitan dengan air tanah ataupun air permukaan ini adalah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Nama kementerian ini adalah Kementerian Alam Sekitar dan Air, singkatannya adalah KASA, KASA. Dikatakan sedang merangka undang-undang baharu yang membabitkan penggunaan sumber air tanah bagi kegunaan harian ataupun domestik dan juga industri untuk jangka masa yang panjang. Tujuan dia adalah bagi nak mengekalkan penggunaan sumber air ini mampan dan tidak memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Seperti yang saya katakan tadi, di Malaysia hanya menggunakan kira-kira 3% sahaja sumber air tanah. Dan anda kata ada undang-undang baru yang berkaitan dengan penggunaan air tanah ini. Melalui undang-undang ini dikatakan penggunaan air bawah tanah disasarkan kepada 20%.
Daripada 3% ke 20%. Dan pada masa kini memang belum ada undang-undang yang khusus untuk penggunaan sumber air tanah di Malaysia. Okey, tapi saya jangkakan kalau di dalam konteks di Indonesia mungkin dah ada, pihak pemerintah dah buat, tinggal kadang-kadang mungkin masyarakat tidak mengambil kisah kot dengan peraturan dibuat. Sebab kita terpaksa memerlukan sumber air bawah tanah untuk meneruskan kehidupan, kan? Okey, selain daripada itu juga bagaimana perundangan yang berkaitan dengan penggunaan air tanah adalah perlu memandangkan sumber air tertaluk di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Untuk pengetahuan anda, dalam konteks pentadbiran di negara Malaysia, dia ada dikenali sebagai pentadbiran di kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Maknanya sebagai contoh, kalau negara Malaysia, dia punya pusat pemerintah adalah Putrajaya. Tapi pada masa yang sama, kuasa untuk yang berkaitan dengan perundangan boleh juga dilakukan di bawah kerajaan negeri. Sebagai contoh, macam kerajaan negeri adalah Melaka, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, yang mungkin anda pernah dengarkan negeri-negeri itu. Okey, jadi dalam hal ini, bila yang berkaitan dengan sumber air, dia adalah kuasanya adalah di bawah kerajaan negeri. Kerajaan pusat dia tidak ada kuasa yang sangat besar dalam hal ini. Sebab tu dikatakan ada konflik sedikit apabila berkaitan dengan perundangan yang dibuat di peringkat kerajaan pusat bercanggah dengan bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi sebab tu dikatakan bagaimana perlu ada koordinasi, adanya coordination di antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri bagi merangka undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan sumber air tanah ini. Sebab dikatakan bagaimana penggunaan air tanah ini pada masa hadapan adalah sangat perlu, memandangkan isu yang berkaitan dengan perubahan iklim yang berlaku pada masa kini, dan kalau kita lihat kadang-kala berlakunya kemarau yang sangat panjang, menyebabkan sumber air permukaan tu, air sungai makin kurang. Jadi secara tak langsung dia tidak mampu supply untuk bekalan air domestik. Jadi air bawah tanah ini diperlukan. Okay, justru itu perlu ada penggunaan air tanah yang mampan, termasuklah mendapatkan sumber berkenaan di aquifer. Di samping pada saya, kita juga sebenarnya boleh menyimpan sumber air hujan, dan juga daripada sumber air banjir itu kegunaan pada musim kering. Sebab sebagai contoh, pada saya kalau di Jepun, di Japan itu, bagaimana air banjir yang didapat tu dia boleh dikumpulkan dalam reservoir dia, dan air dapat digunakan pada masa-masa pada musim kering ataupun pada musim kemarau. Seterusnya, pada masa yang sama dikatakan semua pihak termasuk perancang bandar, urban planning dan pihak berkuasa tempatan sudah tidak boleh menggunakan perancangan sedia ada dan perlu memikirkan cara dan kaedah yang baru selaras dengan perubahan iklim dan sebagainya. Macam saya katakan tadi, pihak PBT itu, pihak berkuasa tempatan, merujuk pada kerajaan negeri. Jadi pihak kerajaan negeri perlu peka, perlu teliti dan perlu faham supaya penggunaan sumber air bawah tanah ini selaras di antara satu negeri dengan negeri yang lain. Dalam pada masa yang sama di Malaysia, ada satu dasar yang telah digubal, iaitu dasar sumber air negara. Dasar sumber air negara ini yang telah dilancarkan pada tahun 2012, dikatakan nak membantu pihak pemerintah di peringkat kerajaan negeri untuk merancang penggunaan air secara lestari. Ini termasuk jugalah air tanah. Di samping ada satu garis panduan perancangan yang dikenali sebagai pemeliharaan dan pembangunan kawasan sensitif alam sekitar. Jadi dikatakan ada usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah Malaysia di dalam bab kawasan tadan air dan sumber air tanah. Garis panduan, guideline yang telah dibuat oleh pihak pemerintah bagi pihak kerajaan negeri untuk konserv air tanah ini. Dan yang penting bagaimana pihak pemerintah perlu mewujudkan agensi yang sepatutnya menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan sumber air tanah. Jadi dalam hal ini di Malaysia ada satu agensi
pemerintah yang dikenali sebagai Jabatan Alam Sekitar. Jabatan Alam Sekitar, mungkin di Indonesia dipanggil mungkin lingkungan, departmen lingkungan macam itu, untuk memonitor kualiti air tanah sepanjang tahun, khususnya di unconfined aquifer. Ini pun saya telah jelaskan pada minggu lepas, bagaimana pihak Jabatan Alam Sekitar ini memantau kualitas air tanah ini, khususnya di unconfined aquifer, berdasarkan jenis-jenis lahan tertentu. Contohnya kawasan pertanian, di kawasan padang golf, di kawasan industri, kawasan bandar. Jadi itu usaha yang dilakukan secara berterusan lah. Okey, sebenarnya lagi satu, kalau kita lihat juga, air bawah tanah ni kita gunakan untuk keperluan domestik. Tetapi pada masa sama kita tidak mengambil kira air hujan yang ada turun di permukaan bumi kita ni, kita tidak gunakan dengan semaksimumnya. Jadi sebab tu ada satu istilah yang dikenali sebagai rainwater harvesting. Rainwater harvesting ataupun di Malaysia ini dikenali sebagai penuaian air hujan. Dikatakan bagaimana rainwater harvesting ini boleh dilakukan sama ada penduduk di bandar ataupun luar bandar. Memandangkan ia tidak memerlukan kos yang tinggi. Dan kegunaan airnya boleh digunakan untuk aktiviti luar seperti membasuh, mandi, membersih kenderaan, menyiram tanaman. Tetapi air hujan yang daripada rainwater harvesting ini tidak sesuai sebagai bekalan air minuman. Kecuali kalau kita... Pak Isa, mohon maaf. Ya, Ibu Wahyu. Mohon maaf Pak Isa, tadi gangguan Pak Isa. Ya, ya. Sudah bisa share screen ini Pak, mohon maaf. Ya, okey, sebab saya mungkin, saya share dah sampai penghujungnya dah Ibu Wahyu ni. Ya mohon maaf Pak Isa. Mahasiswa juga mohon maaf ini. Baik, sebentar saya cuba share.